الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah para jemaah dirahmati Allah, kita akan meneruskan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kita memulakan pengajian pada hari yang bahagia ini dengan kita berdoa agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam pengajian kita pada minggu yang lepas, kita sedang berada di dalam adab-adab berwudu, dan kita telah membicarakan beberapa yakni adab ataupun sunnah yang disunatkan apabila kita mengambil wudu. Kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis mengatakan, kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali, dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halqum. Kecuali jika engkau berpuasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu dan bacalah olehmu doa. Yang ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila kita mengambil wudu, maka pertama sekali disunatkan kita membasuh telapak tangan. Jadi setelah kita membasuhnya 3 kali, maka kita mengambil 1 cedok air dan kita memasukkan ke dalam mulut dan hidung. Jadi caranya adalah dengan kita menggunakan tangan kanan. Kita mengambil air begini, 1 cedok. Kalau kita ambil daripada air paip, kita gunakan tangan kanan begini. Selepas itu kita memasukkan sedikit ke dalam mulut dan ke atas, dan kita menggunakan tangan kiri mengeluarkan air tersebut. Ini adalah disunatkan kita melakukannya 3 kali. Seterusnya juga beliau membicarakan tentang mubalarah. Apa yang dikenali sebagai dalam wudu mubalarah. Mubalarah ini maksudnya apabila kita memasukkan air ke dalam mulut kita goncangkan air. Kita menggoncangkan air. Maka menggoncangkan air ini sunnah. Ini dikenali dalam bahasa Arab kita panggil mubalarah. Melainkan kalau kita puasa, tidak disunatkan, sebab takut nanti air termasuk ke dalam halqum. Ini yang penulis mengatakan. Jadi kita ada 2 perkara di sini. Pertama sekali adalah memasukkan air ke dalam mulut, dan kedua adalah menggoncangkan air di dalam mulut. Ini adalah 2 perkara yang berbeza. Jadi biasa kalau kita lihat ada orang misalnya dia masukkan air ke dalam mulut, lepas itu dia ludah. Dia masukkan air dalam mulut, dia ludah. Kita tidak mendapat sunnah mubalarah. Bagaimana kita nak mendapat sunnah mubalarah? Kita masukkan air ke dalam mulut, lepas itu kita gagal. Dalam bahasa Inggeris kita panggil ini gagal. Lepas itu kita ludah. Kita mendapat sunnah ini pahala yang lebih. Begitu juga bila kita memasukkan air ke dalam hidung. Bila kita memasukkan air ke dalam hidung, kita masukkannya hingga ke atas, sehingga kita rasa kesakitan sedikit di atas ini. Tidak disunatkan kita setakat memasuk air begini saja. Masuk air sikit je gini. Jadi air setakat dia sampai kat sini. Tetapi disunatkan yang ini kita masukkan sampai ke atas. Atas yang ni lubang ini di sini. Bagaimana kita nak tahu air dah sampai ke tak sampai? Dia macam ada dia punya sikit sakit sikit, kurang selesa sikit. Maka ini adalah afdal. Melainkan kalau kita puasa tidak dibolehkan. Kalau puasa batal lagi puasa kita. Kalau kita puasa nak kena jaga-jaga pula. Jangan kita gagal bila kita masukkan air dalam mulut guru. Ini semua ada perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Sama juga bila kita masukkan air ke dalam hidung, jangan kita batal di puasa kita terus. Tapi kalau kita tak puasa pada sekarang maka disunatkan kita melakukan sedemikian, dan kita mengeluarkan air daripada hidung kita.
Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar 3 kali. Barang siapa yang bangun daripada tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar. Nabi mengatakan falyastansir salasan. Idza staiqadha ahadukum falyastansir salasan. Apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar 3 kali. Apa maksudnya? Yang ni kita lebih-lebih lagi bila kita baru bangun tidur ya. Bila kita baru bangun tidur, perkara yang pertama sekali disunatkan kita melakukan bila kita pergi ke tandas, kita ambil air begini dan kita melakukan istinsar. Yang ni kita memasukkan pertama sekali air ke dalam hidung dan kita mengeluarkan dengan tangan kiri begini. Ini perbuatan kita mengatakan istinsar. Apa sebabnya? Sebab Nabi SAW mengatakan fa inna syaitan yabitu fi khayshumihi. Sebab syaitan duduk bermalam di hidungnya. Subhanallah. Ini tak ada doktor yang akan mengatakan ini perkara ini. Betul ke tidak? Sebab doktor ini dia tak lihat syaitan. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita tempat yang mana syaitan duduk di dalam badan kita apabila kita sedang tidur. Di mana syaitan berada? Di manakah bahagian badan kita yang syaitan ini berduduk? Dia adalah di khayshum. Ini perkataan yang bahasa Arab, ini khayshum. Dia adalah bahagian yang ini hidung kita ini. Depan. Jadi apabila kita bangun daripada tidur, Nabi SAW suruh kita membasuh bahagian ini. Sebab syaitan bila dia duduk, dia ni kekotoran ada. Maka disunatkan kita membuangnya. Begitu juga tiap-tiap kali kita nak mengambil wudu, kita melakukan istinsar. Tapi kita nak kena melakukan dengan betul. Jadi caranya adalah kita mesti menaikkan air yang ni sampai yang ni dekat kita punya, sampai dekat ni. Ini juga ini termasuk daripada khayshum, sampai yang ni atas. Jadi apabila kita melakukannya, maka kita telah membersihkan badan kita dan kita dapat menjauhkan diri kita daripada syaitan. Mudah-mudahan ini Allah memberikan kepada kita taufik dapat kita mengamalkannya. Baik. Selepas itu Imam Ghazali mengatakan, bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikrik wa sabbitni bil qawli sabiti bil hayati dunya wa fil akhirah. Al-Imam Ghazali yang mendatangkan ini doa. Yani doa ini membawa maksud Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Yani Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juga beliau mendatangkan doa-doa wudu. Tetapi doa-doa wudu ini ulama kita mengatakan dia daripada bab tafaul. Yani walaupun yang ini kita tidak diriwayat yang berkenaan dengan doa, tetapi disebabkan doa ini dia ada kait-kait ini dengan perbuatan kita dalam wudu. Jadi apabila kita basuh mulut, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah mulut kami sentiasa membaca Al-Quran. Apabila kita membasuh tangan, kita mengatakan, ya Allah jadikanlah tangan kami dapat menerima kitabmu daripada tangan kanan. Yani pada hari kiamat manusia akan diberikan kitab yang bagi semua amalan yang semua ditulis daripada kitab. Barang siapa yang diberikan kitab pada tangan kanannya, maka dia telah berjaya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka beliau mendatangkan doa, ya Allah jadikanlah tangan kami dapat menerima kitab daripada tangan kanan dan sebagainya. Jadi doa ini mengatakan, ya Allah bantulah kami untuk membaca kitabmu dan memperbanyak mengingatimu. Wasabbitni bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan berikanlah aku qaul sabit. Yani maksudnya dapat mengucap kalimah syahadah bila datang sakaratul maut. Yani mengucap kalimah syahadah ini adalah perkara yang paling penting sekali. Ujian yang paling besar bagi manusia adalah apabila datang malaikat maut.
Akhir kalam manusia kalau la ilaha illallah, seperti mana Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu sebab disunatkan kita melakukan talqin. Apabila seorang ini dalam keadaan sakarat, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca kat mana? Baca yang dekat telinga kanan. Jadi satu orang kalau nak hampir meninggal dunia, jangan kita buat bodoh, buat tahu apa-apa. Kesian yang ini, mayat ini sedang dalam keadaan sakarat. Allah telah membukakan hijab baginya. Dia lihat ini syaitan dan malaikat dan sebagainya. Dia dalam keadaan takut. Jadi orang kalau dalam keadaan takut, yang ini pemikirannya terpocah-kacir kan. Jadi disunatkan kita melakukan talqin. Nabi SAW mengajarkan sedemikian. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Laqinu, yang dimaksud daripada talqin maksudnya baca. Jadi kita baca ini talqin supaya apa? Supaya memudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, Masya Allah, dia mati dalam Islam. Dia diwajibkan dia masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mati dalam kekufuran, naudzubillah, yang ini diharamkan syurga ke atasnya. Diharamkan syurga ke atasnya. Itu sebab ulama kita mengatakan mati ini perkara yang sangat penting sekali bagi manusia, sangat penting. Masa yang paling penting bagi manusia adalah masa mati, sakarat. Sebab itu yang akan menentukan kita masuk syurga ke tidak. Itu akan menentukan kita mati dalam Islam ke tidak. Ini masanya syaitan akan cuba mencuri iman. Sebab syaitan dia pandai. Dia tahu, oh, ini masa manusia nak dapat kejayaan. Manusia yang dapat diselamatkan daripada neraka. Ini masanya aku nak matikan dia dalam kafir, kalau boleh. Seperti mana kita lihat yang ni, banyak yang riwayat yang berkenaan dengan tipu hela syaitan dalam sakarat. Syaitan juga akan melakukan talqin la ilaha illallah. Dia pun akan mengatakan sesuatu supaya manusia ikut apa dia cakap. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, insya-Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan qaulus sabit. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah. Allah menguatkan hati-hati orang yang beriman dengan qauli sabit. Ahli tafsir mengatakan qaulu sabit yang dimaksudnya la ilaha illallah. Jadi ini adalah daripada kandungan doanya. Kemudian ambil pula satu cedok air yang lain untuk engkau memasukkannya ke dalam hidungmu. Ini adalah istinsyaq. Dalam bab wudu kita panggil apa? Istinsyaq. Jadi kita ada madmadah, kita ada mubalaghah, kita ada istinsyaq, kita ada istinsar. Jadi semua sekali kita 4 perkara ya jemaah. Pertama sekali adalah madmadah. Madmadah maksudnya memasukkan air ke dalam mulut. Lepas itu kita ada mubalaghah. Mubalaghah maksudnya kita menggoncangkan air dalam mulut. Lepas itu kita ada istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Lepas itu kita ada istinsar, mengeluarkan air daripada hidung. Al-Imam Ghazali dia membezakan di sini. Yang ini setelah kamu melakukan madmadah, kamu melakukan istinsyaq. Dan datangkanlah doa ini, dia mengatakan, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Yang kandungan doa ini adalah, ya Allah, berikanlah aku bau syurgamu dalam keadaan engkau meridaiku. Yang ini apabila yang ini basuh yang ini hidung, Al-Imam Ghazali mendatangkan doa ini. Doa ini membawa makna apa? Allah yang ini memberikan kepada kita taufik, dapat kita bau daripada bau syurga dalam keadaan Allah meridai kita. Jadi masuk syurga dengan keridaan Allah, itu adalah daripada maksud hidup kita. Adalah bagaimana kita nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat kita selamatkan daripada segala azab di dunia dan di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yani Allah mengatakan, masukkanlah kamu dalam kalangan hamba-hambaku dan dalam keadaan kamu meridai dan diridai oleh Allah. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bau api neraka. Ini apabila kita melakukan istinsar, yakni mengeluarkan air daripada hidung. Dan aku berlindung kepadamu daripada tempat kejahatan, tempat kediamanku. Yakni kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengazab kita, tidak meletakkan kita dalam neraka, diberikan kita bau syurga dalam keadaan Allah meridai kita. Ini adalah daripada kandungan doa. Kemudian ambil pula satu cedok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendata daripada dahi hingga ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Jadi bila kita basuh muka, ini disunatkan kita basuh daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Jadi kita ambil air dan kita meletakkan ini di bahagian atas supaya air ini jatuh ini ke bahagian bawah. Dan disunatkan kita melakukan gosokan pada bahagian muka supaya air sampai ini kepada hujung yang di muka. Ini dari segi bujurnya dan dari segi lebarnya adalah daripada jarak antara kedua telinga. Jadi muka ni daripada ujung kepala di sini sampai dagu. Lebarnya adalah daripada telinga sini sampai telinga. Jadi ini semua adalah bahagian muka kita. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdhif. Tahdhif ini adalah bahagian di sini. Ini di dalam bahasa Arab kita panggil apa? Tahdhif. Dekat kita ke temple. Sebab kadang-kadang bila kita basuh muka, kita tak basuh bahagian sini. Sini kita terlupa pula, air tak sampai. Jadi itu sebab bila kita gosok muka kita gosok ke semuanya. Dan semua ini kita gosok. Lebih-lebih lagi bahagian sini. Bahagian ini kalau kita tak gosok, air tak sampai. Jadi bila kita basuh muka kita gosok begini. Semua yang ini kita gosok. Bahagian memastikan bawah hidung di sini. Dan bawah dagu juga yang ini kita melakukan gosokan. Ialah tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Ini adalah bahagiannya, tahdhif. Ini adalah daripada muka. Dan sampai iaitu tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Ini yang seperti mana kita mengatakan ya, tahdhif di sini. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tubuh empat jenis. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu agar, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai kedua telinga. Jadi di sini dia mengatakan bulu-bulu juga kita nak kena basuh. Bulu yang ada pada atas telinga ini, bulu mata kita. Begitu juga sideburn, kita punya izar. Lepas itu anfaqa, kita ada rambut ini yang berada di bawah mulut di sini. Misai, wajib ini kita membasuhnya. Kalau misai itu misai yang tebal, tidak wajib kita sampai ke kulit. Tapi kita wajib ini membasuh zahirnya. Kalau misai itu misai yang tipis, wajib kita membasuh ke semuanya sampai ini ke kulit. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini insya-Allah taala. Melainkan kalau ada jemaah yang ada soalan boleh juga tanya. Kita boleh menjadikan sesi ini sesi interaksi juga, tidak ada masalah ya. Kita pada hari Selasa saya membaca kitab Risalah Jamiah, pada hari Khamis Bidayatul Hidayah. Jadi kalau ada soalan ini boleh tanya insya-Allah. Kalau tidak ada, yang ini kita menutupnya dengan kita membaca surah Al-Fatihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.